Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sahabat-sahabat syurga yang Allah Subhanahu wa taala, sangat terkesan dengan bacaan yang dilantun oleh sahabat kita Ustaz Arif dengan nada yang cukup mesra kat kita, insya-Allah. Sebab sahabat-sahabat sekalian, sepatutnya kita sebagai seorang mukmin, apabila dibacakan Al-Quran ataupun apabila kita membaca Al-Quran, akan lahir dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam sanubari kita, dalam hati kita suatu perasaan yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Kalau kita sebagai seorang mukmin, kalau kita sebagai seorang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW serta para nabi dan para semua para nabi dan yang ada dalam rukun iman kita itu, kalau kita benar-benar mukmin yang hak, maka bila dibacakan Al-Quran pada kita atau bila kita baca Al-Quran, maka akan lahir satu perasaan dalam diri kita. Perasaan apa, tuan-tuan, puan-puan? Satu perasaan yang sukar untuk disebut, dilafazkan dengan mulut kita. Kalau kita dengar bagaimana dibacakan tadi dalam suratul Kahf, kita sebut suratul Kahfi, kalau kita lihat ayat-ayat Quran yang dibacakan kepada kita, tak kira surah apa sekalipun, asalkan ayat itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal Allah kata apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan agama Islam ini, apabila dibacakan, apabila disebut ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum. Wajilah, fazi'ah, suatu ketakutan yang sangat luar biasa, yang orang kita kata sampai meremang bulu roma bila dibacakan, disebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita sebagai seorang yang beriman ada perasaan itu dalam diri kita. Kita tanya pada diri kita, adakah bila Quran itu dibaca, apakah perasaan itu ada dalam diri kita? Kalau tak ada, kenapa? Adakah aku benar-benar orang yang beriman? Tanya pada diri kita, wahai zul khairi, wahai dzal khair, adakah benar-benar aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Kerana Quran dibaca, hati kita masih lagi leka, lalai. Kenapa jadi macam tu? Kenapa hati kita keras? Nabi kata apa? Inna fi qulubi tasda' kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'. Hati ni, dalam hati kita ni ada karat. Sebagaimana karat besi itu bila mana disimbah air. Qila ya Rasulullah, majla'uha. Sahabat kata Nabi, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah caranya, apakah penyelesaiannya dengan karat yang ada pada hati kita ini? Nabi kata apa? Kathrah dzikrul maut atau tilawatul Quran. Nak menyucikan balik, nak polish balik hati kita ni dengan banyakkan ingat maut dan baca Al-Quran. Ingat maut, sebab kita ni ditinggalkan dengan dua peringatan, natiqan wa samitan. Fal-natiq Al-Quran, was-samit al-maut. Dua peringatan yang tinggal pada kita ni, suatu yang beku, pejam, beku, iaitu kematian. Lihat mati, ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat akan diri kita ni masa bila, macam mana kita nak mati dan sebagainya. Yang kedua ni Al-Quran, natiqan, yang kena dibaca. Bila dibaca Al-Quran, dibaca ayat Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa mustabshirun. Bila Al-Quran tu dibacakan kepada kita, ayat-ayat Allah tu dibacakan kepada kita, atau kita membaca ayat Allah, maka akan bertambah keimanan kita. Iman dah ada, dah ditambah lagi, tambah lagi. Sebab apa? Sebab itu dia suruh kita baca Al-Quran, sebab biar iman kita sentiasa bertambah. Ini perihal orang-orang mukmin. Al-mukmin haqq, yang bila mana dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat Allah, disebut ayat Allah, hati dia akan bergetar, ketakutan. Ketakutan dengan apa? Dengan disebut. Maknanya kita baca Al-Quran bukan macam kita baca novel, bukan macam kita baca makalat.
Kita baca newspaper, bukan macam kita baca skrip peperiksaan orang temu ni kan. Dia tak sama. Baca Al-Quran, dia akan ada lahir suatu perasaan dalam diri kita. Kena pula macam Ustaz Haris baca dengan ayat, kena dengan lagunya, tempat-tempat yang sesuai, dia tinggikan suara, dia rendah suara. Kalau kita faham makna, Allahu Akbar, nak menangis kita tuan-tuan. Bila kita faham akan kehendak apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Al-Quran yang kita baca. Dan kita dibacakan dan kita membaca Al-Quran. Itu antara kelebihan. Sebab apa? Sebab apa saya kata macam ni? Sebab kalau kita lihat surah Taubah pula, Allah kata apa dalam surah Taubah, akhir Taubah Allah kata apa? Wa idza ma unzilat surah faminhum may yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana. Ini sifat orang munafik. Bila Quran diturunkan, dia seolah mengejek. Siapa di kalangan kamu yang naik imam ni? Yang naik iman akan naik dengan bacaan dengan surah ni. Siapa di kalangan kamu macam dia mengejek? Siapa? Ni siapa? Bila Quran ni turun, surah dibacakan, siapa di kalangan kamu yang iman naik? Supaya macam tu dia kata. Ini sifat munafik, dia mengejek-ngejek benda ni. Munafik tuan-tuan, bukan orang kafir. Orang kafir nampak jelas, orang munafik ni tak nampak. Dalam kalangan kita ada munafik, waliyahzubillah lah. Dalam zaman Nabi SAW, dia bersama dengan Nabi, bersama dengan majlis jilsah Nabi SAW, dia bersama bersolat dengan Nabi SAW, tapi ada sifat munafik ni. Siapa ketua dia? Abdullah bin Salul. Betul? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni, kalau kita lihat sejarah asalnya, dia ni antara pembesar Madinah, sebagaimana Abu Sufyan di Mekah. Abu Sufyan di Mekah antara pembesar Mekah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini antara pembesar di Madinah. Dan pada ketika itu, mereka ni orang kafir Quraisy ini di Mekah dan juga di Madinah, orang Arab ini, mereka masih saki-baki beriman dengan Nabi Ibrahim dulu, agama Nabi Ibrahim, tapi mereka dah pesokan banyak perkara. Ini antara cerita yang ada dalam surah Kahfi. Bila mana mereka seolah-olah merasakan, oh ni kafir Quraisy. Tadi Abdullah bin Salam tentang yang munafik ni di Mekah ni, bila mana mereka merasakan seolah-olah macam Rasulullah ini membawa satu amalan, satu berita ataupun Nabi ni, seolah-olah ada Nabi yang betul. Jadi mereka ni khawatir ni, mereka orang kafir Quraisy khawatir, adakah takut terikut dengan Muhammad, betul ke tidak? Nabi Muhammad ni adalah Nabi. Sebab mereka percaya Muhammad adalah Al-Amin. Tapi bila Rasulullah bawa agama Tauhid, mereka dah mula nak menentang dan sebagainya. Jadi rujukan mereka, sebab mereka ni walaupun mereka saki-baki daripada agama Nabi Ibrahim, tapi mereka tak ada rujukan. Jadi mereka tabik dengan orang Yahudi di Madinah. So mereka menghantar dia punya wakil berjumpa dengan pendeta Yahudi di Madinah, bertanyakan tentang tentang Muhammad ni yang ada di Mekah ni. Sebab pendeta Yahudi dia ada kitab dia terujukan. Begitu di Madinah tadi, orang Madinah dia sangat respect pada orang-orang Yahudi ni. Sebab di Madinah orang Yahudi ni menguasai Madinah. Walaupun dia tak ramai, tapi dia menguasai ekonomi, peradaban dan sebagainya. Jadi orang Yahudi kata, pendeta Yahudi kata, kalau kau nak tahu betul tak dia Nabi, tanya 3 perkara. Kalau dia boleh jawab 2, 1 tak boleh jawab, maka dia adalah Nabi yang sebenar. Betul salah? Ini orang tafsir. Antara yang ditanyakan pertama tentang roh, yang kedua ditanyakan tentang pemuda Ashabul Kahf, yang ketiga tentang Dzulqarnain. Dia bertanya, disuruh tanya pada yang kata Muhammad di Madinah, di Mekah, dan tanya 3 perkara ni. Dia dapat idea tu, dapat modal itu, dia jumpa dengan Nabi Muhammad, dia tanya tentang 3 perkara ni. Tapi seperti kebiasaan, bila tanya pada Nabi tidak akan menjawab sesuatu mengikut hawa nafsu dia. Apa yang Nabi jawab adalah padu-padu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. So Nabi kata, datang esok. Tak macam kita tanya jawab belaka. Pada pendapat saya, pada pendapat saya, Nabi tuan-tuan, datang esok. Sebab apa? Sebab Nabi berpandukan apa yang diwahyu kepada Nabi SAW. Tidak mengatakan ikut hawa nafsu dia. Datang esok, wahyu tak turun juga, datang esok. Sehingga dia katakan sampai 15 hari. Jadi mereka ini seolah mengejek Nabi. Ini dia Muhammad yang kata Nabi.
Soalan tak boleh jawab berapa hari sudah datang balik. Macam tu lebih kurang bahasa saya. Sebab apa? Allah uji Nabi, Allah menegur Nabi. Maka Nabi tak mengatakan insya-Allah. Ini ada dalam surah Kahfi. Insya-Allah. Ini kalam yang mulia, tuan-tuan. Insya-Allah kalam yang mulia ada dalam Quran. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Baca tadi sehari baca. Jangan kita katakan esok aku buat. Esok ni kuasa dalam tangan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Kita kata esok aku buat, tapi katakan insya-Allah. Insya-Allah kalam yang mulia. Bukan yang kita guna selalu. Rasa-rasa tak boleh nak pergi, insya-Allah aku pergi. Dah tahu dah jiwa tak boleh pergi dah, tapi kata insya-Allah. Dah kan tahu dah tak boleh pergi. Cakap terus terang aku tak boleh pergi, ada hal. Tapi insya-Allah ni benda yang positif. Akan buat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So, pengajaran kat kita juga tu. Jangan lupa kalimah insya-Allah. Setiap apa pun buat insya-Allah. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, itulah yang saya nak sampaikan kepada hari ini. 10 minit je kan? Boleh lama sebab ada meeting lepas ni macam-macam. Jadi yang pertama tadi saya ingatkan, saya ulang kali pada diri kita, pada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan puan-puan, hari ni saya nampak cahaya sebenarnya. Cahaya. Biasanya pagi ni hujan. Hari ni boleh tak hujan pula. Saya jangka hari ni hujan tak jadi. Tapi tak hujan pula. Boleh buat kat sini pula. Allahu Akbar. Tapi Nabi kata apa? Barang siapa yang baca suratul Kahfi, adha'a lahu. Apa tak? Barang siapa baca Kahfi, Allah akan datangkan cahaya bainahu wa bainal baitul atiq. Masya-Allah. Di antara dia dengan baitul atiq. Dan di antara dua Jumaat ada yang lain. Cahaya ni cahaya. Man hafidha 10 ayat min suratul Kahfi, min awal suratul Kahfi, siapa yang hafal 10 ayat daripada awal surah Kahfi tadi, Allah kata apa? Nabi kata apa? Usima lahu dajjal. Allah akan pelihara dia daripada dajjal. Ini surah Kahfi yang kita baca ni, masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama tadi saya kata tadi, sebagai seorang yang mukmin, bila mana ayat-ayat ini dibaca, maka pastinya seorang mukmin dia akan ada getaran dalam jiwa dia. Faham tak faham, biasa kita baca, kita akan terasa nikmat itu. Usahakan untuk faham. Usahlah berusaha tiap-tiap hari dihantar terjemahan atau tafsir ayat, baca, fahamkan ayat itu. Tadabbur ayat Quran ketika mana kita baca sebenarnya. Yang kita tengok terjemahan tu terjemahan, tapi bila kita baca dia akan lahir suatu perasaan dalam diri kita. Contohnya, kita baca satu buku bestseller lah di Bangla, contoh. Buku itu kalau dibaca menangis orang sana. Tapi kita baca, tak terkesan apa. Tapi Quran kita baca lagi sehingga kita tiada lagi. Kan tak rasa jemu. Siapa jemu baca qul Allah? Tak. Setiap malam kita baca qul Allah nak tidur. Dan bila masih kita baca qul Allah. Dan juga baca setiap kali solat. Rakaat pertama kuliah, kedua qul Allah. Betul. Tak pernah jemu walaupun tak faham. Fatihah tak faham, baca juga. Wal-Asr tak faham, baca juga. Sebab apa? Itulah ijazul Quran. Mujizat Al-Quran itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita muhasabah je lah. Tak ada poin nak cerita pun, muhasabah je lah. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kerahmatan pada kita, memberikan kenikmatan pada kita, kemudahan kepada kita, dan kemudahan, kesenangan segala-gala dalam diri kita pada pagi ini, insyaAllah. Allah membarikna fi bukurina wa amalina wa awqatina. Allah membarikna fi bukurina wa amalina wa awqatina. Allah membarikna fi bukurina wa amalina wa awqatina. Semoga Allah berkati pagi kita ini, segala amalan kita dan waktu-waktu kita berada, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Itu saja pada hari ini, insyaAllah. Boleh salah Okey depan ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.